Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu berita yang menggempakan dan hangat diperkatakan di media sosial ketika ini, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila dikatakan salah seorang mantan calon Perikatan Nasional menjadi peguam kepada warga Israel, sahabat semua, yang didakwa di negara kita kerana memiliki senjata yang berbahaya. Jadi menarik untuk kita tunggu apakah dalil yang akan diberikan oleh lebay-lebay dan juga ahli parlimen daripada PAS ini yang menonjolkan diri mereka kononnya terpaling hero, terpaling pejuang untuk mempertahankan rakyat Gaza ya di Palestin. Jadi sahabat semua, ya saya mau membawakan Anda berkaitan dengan berita ini yang hangat viral diperkatakan di media sosial. Jadi tanpa membuang masa, ya saya ingin membaca kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. So, bekas calon Perikatan Nasional, peguam baharu lelaki Israel memiliki ratusan peluru dan juga 6 pistol. Wow, hebat. Terpaling pejuanglah namanya Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Sekarang ini mereka sibuk menunggang isu BlackRock kononnya dimiliki, membeli saham, membeli MHSB. Sedangkan sahabat-sahabat semua, apa yang berlaku kepada penyokong Perikatan Nasional, bekas calon Perikatan Nasional ini, seorang peguam yang dikatakan menjadi peguam kepada untuk membela lelaki Israel ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini yang saya petik daripada Harapan Daily mengatakan peguam Datuk Naran Singh yang pernah bertanding sebagai calon Perikatan Nasional di Dun Jalong, Perak pada pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu dilantik sebagai peguam kepada lelaki warga Israel yang didakwa memiliki ratusan butir peluru dan juga 6 pistol. Perlantikan itu dimaklumkan kepada Mahkamah Seksyen pagi semalam. Jadi tertuduh warga Israel yaitu Avitan Shalom berumur 38 tahun melantik Naran Singh untuk mewakilinya pada perbicaraan yang akan bermula selama 9 hari pada bulan September depan. Jadi Naran Singh menerusi Facebook miliknya turut memaklumkan tentang perlantikan tersebut dan menerima banyak sokongan daripada pengikutnya. Beliau daripada Parti Gerakan yaitu Rakan Gabungan dalam Perikatan Nasional dipilih bertanding pada PRU 15 yang lalu. Dun Jalong yang menyaksikan pertemuan 4 penjuru dimenangi oleh Lo Ziyi Pakatan Harapan dengan 15.955 undi, manakala Naran Singh hanya meraih 3.043 undi. Jadi kalau Anda sahabat semua tidak percaya dengan kenyataan itu, mari saya tayangkan. Nama beliau terletak di sana, Datuk Naran Singh, Perikatan Nasional. Jadi dari mana dia? Dia dari Parti Gerakan. Parti Gerakan sekarang ini bersama dengan PAS. Jadi apa dalil dan bagaimana PAS akan menghalalkan perkara ini? Memang sukarlah sahabat semua. Tapi saya percaya PAS ini kebijaksanaan mereka adalah untuk menghalalkan satu perkara yang dilarang, yang menjadi kononnya perjuangan mereka terpaling Gaza dan sebagainya. Jadi terdahulu mengenai anak guam yang diwakilinya, sebelum didakwa memiliki paspor kewarganegaraan Perancis, ditahan di sebuah hotel mewah di Jalan Ampang selepas dikesan memiliki senjata berbahaya. Ada beberapa jenis lah ya, saya pun tidak mau sebut, nanti susah pula kita. Pada 27 Mac yang lepas, hasil siasatan mendapati lelaki yang memasuki negara itu pada 12 Mac lalu menerusi penerbangan dari Emirat Arab Bersatu menggunakan paspor Prancis, merancang untuk membunuh ketua kepada satu keluarga kumpulan penjana yang berseteru dengan keluarganya. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 7 dalam kurungan 1 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971 yang membawa hukuman penjara antara 30 ke 40 tahun dan tidak kurang daripada 6 kali sebatan jika sabit kesalahan. Jadi apakah yang akan berlaku sahabat semua? Kita menunggu ya.
jawapan ataupun dalil daripada pemimpin-pemimpin PAS, lebay-lebay PAS ini. Bagaimanakah mereka akan mempertahankan, apakah dalil yang akan mereka keluarkan nanti. Dan untuk perkara kedua, saya pun tidak fahamlah sahabat semua ya, kenyataan daripada pemimpin PAS ini yang mengatakan kononnya pembangunan bukan tanggungjawab wakil rakyat, tetapi kerajaan pusat. Itu kenyataan daripada PAS. Pembangunan bukan tanggungjawab wakil rakyat, tapi kerajaan pusat. Jadi kalau pembangunan itu bukan tanggungjawab wakil rakyat, apa tugas wakil rakyat bagi parti PAS ini? Adakah wakil rakyat itu hanya tugasnya untuk menfitnah, menghasut, menyebarkan berita palsu, makan gaji buta? Adakah itu tugas yang mungkin dimaksudkan oleh pimpinan PAS ini? Dan lagi katanya kerajaan pusat yang bertanggung jawab. Waduh, ya. Wakil rakyat tidak kiralah ahli parlimen kah, DUN kah, yang kita tahu mereka mewakili suara rakyat. Di mana satu kawasan rakyat bersuara untuk segala keperluan, segala kesusahan, segala infrastruktur yang kurang. Apabila itu diberitahu kepada wakil rakyat, inilah namanya wakil rakyat. Wakil rakyat itu bawa kepada DUN, Dewan Undangan Negeri. Ataupun kalau ahli parlimen, dia akan bawa di dalam Dewan Parlimen. Dan dalam Dewan Negeri, apabila disuarakan, kerajaan negeri itu harus mendengar dan mengambil tindakan. Ini bagi saya perkara yang paling basic sahabat semua. Rakyat seperti saya dan saya percaya rakyat di luar sana juga memahami tugas wakil rakyat itu. Adakah wakil rakyat ini hanya goyang kaki, terima gaji puluhan ribu setiap bulan, tidak melakukan apa-apa, tidak mencadangkan pembangunan, tidak mencadangkan projek-projek untuk menaik taraf kehidupan di tempat mereka wakili, di Dewan Undangan yang mereka wakili, ataupun di tempat parlimen mereka wakili. Jadi ini agak memeningkan kita ya, kenyataan daripada pimpinan PAS ini. Yang mana ya, Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah berkata, apabila pembangkang menjadi wakil rakyat tidak bermakna pembangunan di kawasan itu akan tersekat. Ini karena baginya proyek majukan satu kawasan adalah tugas kerajaan pusat dan bukan wakil rakyat. Waduh. Beliau berkata kerajaan mungkin boleh menyekat peruntukan pribadi wakil rakyat, tetapi proyek pembangunan dalam setiap kawasan menjadi tanggung jawab pusat. Benar. Ya, selepas rakyat memberitahu kepada wakil rakyat itu, wakil rakyat bertanggung jawab untuk memberitahu kepada kerajaan negeri ataupun kepada kerajaan persekutuan kalau ia mewakili satu parlimen. Jadi untuk adun-adun ahli Dewan Undangan Negeri ini, apa yang mereka buat seperti adun di Kelantan? Takkanlah adun di Kelantan ini duduk diam-diam, tidak berbuat apa-apa, tunggu kerajaan persekutuan untuk buat. Waduh, ini masalah sahabat semua. Patutlah ya kerajaan Kelantan ini tidak pernah maju. Ya, masalah air tidak diselesaikan sebab mereka mengharapkan kerajaan pusat. Jadi apalah fungsinya kerajaan negeri itu ada? Kalau begitulah penafsiran ya ahli-ahli pemimpin daripada PAS ini, lebih eloklah ya kerajaan di Kelantan ini dibubarkan. Ini pandangan saya sahabat semua. Saya bukan hasut untuk bubar, tapi ya seolah-olah kalau tidak mereka menjalankan tugas sebagai kerajaan negeri, apalah gunanya ada kerajaan negeri? Ini pandangan saya. Dan bagi saya ini kenyataan daripada pimpinan PAS ini adalah sesuatu yang amat memalukan dan juga tidak bertanggung jawab. Katanya peruntukan pribadi untuk wakil rakyat pemekang mungkin boleh tahan, tapi proyek-proyek pembangunan dalam kawasan itu tanggung jawab kerajaan pusat dan bukan wakil rakyat katanya. Aduh, ini ajaran sesat mana lagi dia buat ini. Tak bermakna pemekang jadi wakil rakyat, pembangunan akan tersekat katanya kepada pemberita hari ini. Aduh, apa sudah jadi? Saya pun tak mau baca lagi lah. Ini satu kenyataan yang terpaling bangang saya pernah nampak sahabat-sahabat semua. Terduduk terdiam kita membaca kenyataan daripada pimpinan PAS ini. Jadi sahabat semua, mungkin lebih elok ya untuk saya bertanya dengan Anda. Adakah Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin daripada PAS ini? Ya? Atau sebaliknya, Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan,
tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.